mungkin janda ni dia ada pengalaman-pengalaman dia dari segi orang kata macam mana nak mengendali hidup berpasangan. For me, kalau orang tu kena dekat hati saya, dia faham saya dan saya okey je. Jangan tinggalkan diriku, jangan kau pergi menjauh. Nota yang engkau tinggalkan. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Membuka tirai untuk tarikh hari ini 11/1/21 hari Isnin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kami ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Dan hari ini saya Uyaina Arsyad bergandingan dengan Fatin. Apa khabar Fatin? Baik, lama kita tak bersiaran bersama kan? Betul, dah lebih kurang setahun dah Fatin Lama, bersiaran. itu adalah sekali waktu je lama. kita bersiaran bersama. Okay, hari ini adalah jodoh kuat saya dengan Uyaina. Tapi apa pun, saya pasti hari ini ramai ibu-ibu mungkin yang menghantar anak ke sekolah, tadika dan sebagainya. Apa pun kita perlu mengingatkan anak-anak kita bahawa SOP perlu dijaga, penjarakan fizikal. Kita tak segan dan juga kita masih lagi ingin mengingatkan anda untuk terus menjaga orang kata penjarakan sosial dan sebagainya. Sebab apa Yana? Ya. Statistik dah sejak semalam meningkat kepada 2,433 dan kalau kita tahu, kalau kita sempat menjengah-jengah di Twitter KKM sendiri, dalam tempoh 9 bulan pertama 2020 jumlah kes kematian kurang 100 kes, namun dalam tempoh 9 hari pertama tahun ini kita sudah mencatat 71 kes kematian. Ini amat merisaukan. Merisaukan, menggusarkan. Betul. Dan apa yang pasti hari ini juga kita semua rakyat Malaysia masih lagi menanti pengumuman penting oleh Perdana Menteri kita dan sama-samalah kita menanti apakah status quo ataupun orang kata keadaan kita selepas ini. Tetapi Fatin, tidak kiralah apa sahaja yang berlaku sekalipun, yang penting kita kena ingat untuk mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan dan kita semua kena memainkan peranan kita. Setuju. Sebab kalau kita tak bersama-sama menggalas tanggungjawab ini, tak mustahil kes dan statistik COVID-19 di negara kita ini akan terus meningkat naik. Okey, kita nak kongsikan sesuatu Yana berkenaan satu kafe orang kata uniknya kerana seluruh kafe itu warna merah jambu. Ni warna favourite saya ni, merah jambu. Mari kita sama saksikan. Susun atur bertemakan rona merah jambu telah menarik perhatian ramai pelanggan yang melangkahkan kaki memasuki kafe yang terletak di Shah Alam. Zalina Zainal, 47 tahun, sudah lama mengimpikan untuk memiliki sebuah kafe. Saya dan suami saya sukakan tea party tau. Kan dia ada dessert table, dessert kecil-kecil, comel-comel tu kan. Lepas tu ada hidangan teh kan. Dan lepas tu saya suka sangat warna pink. Memang sejak saya sekolah dulu, memang suka sangat warna pink. Kafe Zailin Oven mengambil masa selama 1 bulan untuk disiapkan dan setiap sudut serta peralatannya berasaskan warna merah jambu. Pada segi desain ni, saya bekerja sama dengan sepupu saya yang juga seorang interior designer. Kami berbincang dan saya banyak bagi contoh-contoh kafe pink dari yang terdapat kat luar negara. Jadi daripada situ kita gabungkan dan jadilah macam ni. Meskipun terdapat lambakan kafe hipster di sekitar Shah Alam, kafe yang sudah 4 bulan beroperasi ini mempunyai keistimewaan tersendiri dan harganya juga berpatutan. Uniknya sebabnya kami menjual roti, donat, bombolini, dessert, kek dan ada pelbagai lagi. Semuanya kita buat fresh setiap hari. Zarina percaya
kepelbagaian hidangan yang ditawarkan menggalakkan pelanggan untuk kembali ke kafe ini. Alhamdulillah, walaupun dalam musim COVID ni dan walaupun kita berada dalam PKPB, alhamdulillah sambutan sangat-sangat menggalakkan. Konsep unik, keenakan juadah serta persekitaran yang selesa. Itu gabungan yang menjadikan kafe ini bualan orang ramai dan menarik perhatian semua peringkat umur. Menarik. Kalau kita tahu siapa yang peminat warna pink tu, pasti akan orang kata tak sabar nak pergi kat situ. Selain menjamu juadah yang disediakan, nak OOTD. Inilah orang yang terdekat dia. Saya lah orangnya. Baik, itu berkenaan dengan Kafe Merah Jambu. Ya. Dan pada hari ini kami ada satu topik menarik yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Fatin, kalau minggu lalu kita dah kongsikan tentang duda terhangat. Ya. Hari ini sedikit berbeza di mana kami akan membincangkan tentang topik janda lebih menarik. Dan Dia nampak kalau janda lebih menarik tu, saya teringat lagu Abang Pilih Yang Mana. Cita-cita tak, betul. Dan bila kita bercakap tentang janda ni kan, mungkin kalau daripada dahulu sedikit berbeza stigma yang diberikan ataupun dilabelkan kepada golongan janda ini. Tetapi hari ini kami ingin menarik perhatian anda semua untuk kita sama-sama mengupas dan berbincang sebenarnya. Adakah janda lebih menarik ataupun apa tajuk apa lagu tu tadi? Perawan lebih menawan. Kita nak tahu juga bagaimana stigma masyarakat sekarang ini, penerimaan ataupun adakah orang-orang mengatakan janda ini lebih, orang kata, laris, orang lebih suka kerana pengalamannya, kerana pandai membawa dirinya, berdikarinya. Itu kejap lagi kita akan kongsikan, Yana. Dan sekiranya anda di rumah, kalau ada segala, orang kata, pandangan dan juga pengalaman anda untuk dikongsikan dengan kami di Wanita Hari ini, jangan segan-segan untuk hantarkan ke Facebook dan singgah-singgah di Instagram kami. Betul. Baik, kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Nurul, janganlah macam tu. Paslah. Kau nak pergi abang peluang ke? Nurul sekarang dah solo. Tak teringin ke nak berteman? Apa pun kau cakap kat aku takkan terima engkau sampai bila-bila. Kau faham tak? Asal tak nak terima pula. Abang bukan macam Hairil tau. Abang ni lebih baik daripada Hairil. Sepatutnya kita bercinta. Sepatutnya kita yang berkahwin. Betul tak? Okey. Puan Fatihah. Ya. Sebenarnya Cik Liza ni dah banyak cerita pasal awak. Dengar kata paling hebat dalam KL ni. Tapi sorry bukan puan. Cik. Cik Nizam. Kalau malam ni Cik Nizam free, apa kata kalau kita orang belanja, Cik Nizam makan malam? Nanti lagi macam-macam kita boleh bincang. Banyak masa lagi. Kenapa? Minta maaf. Cik Nizam, saya kena gerak dulu. Saya ada hal, saya nak kena ambil anak. Kalau apa-apa, bincang dengan Cik Liza. Saya nak ambil anak jap. Kenapa dengan dia? Minta maaflah Cik Nizam. Fatihah ni dia ada masalah sikit. Dia baru je 4 bulan bercerai. Jadi sekarang ni dalam masa dia nak sesuaikan diri untuk ambil anak dia, jaga anak dia kan. Minta maaflah ya. Teruskan. Itu dia tadi sedikit sedutan dari drama Andainya Takdir 2. Dan seperti yang telah kami war-warkan tadi, hari ini kita nak bercakap tentang janda lebih menarik. Dan kalau kita bercakap tentang topik ni kan, mungkin akan orang kata mengusik sedikit hati dalam kalangan anda yang sedang menonton. Tetapi itu bukan tujuannya pada hari ini, kerana bersama dengan kami di studio pada hari ini, ya Fatin, kita bersama dengan 2 orang tetamu yang cukup istimewa untuk membincangkan tentang topik pada hari ini. Ya, kita bersama dengan Betty bin Hafiz, seorang ibu usahawan dan masih cantik jelita lagi. Sama macam dulu. Apa khabar Betty? Baik, alhamdulillah. Tadi nampak macam orang Turki tapi bercakap Melayu. Ya, kita nak korek rahsia banyak-banyak dari Betty. Okey, dan di sebelah Betty kita bersama dengan Cik Muhammad Syaiful Bahri Osman, pakar berunding motivasi kita untuk hari ini. Terima kasih kedua-dua. Macam Jawa? Tak lama. Okey, baik. Kita nak mulakan perbincangan kita pada hari ini. Cik Syaiful, Betty, kalau kita bercakap tentang janda ni kan, macam saya sendiri dibesarkan oleh seorang ibu tunggal. Arwah ayah saya meninggal dalam 22 tahun yang lalu. Jadi ibu saya sehingga ke hari ini boleh dikatakan memegang gelaran balu ataupun janda.
Dan kalau kita bercakap tentang stigma masyarakat tentang janda ni, kalau dulu mungkin stigma selalunya yang negatif sahaja. Sebab selalunya yang dipersalahkan dalam sesebuah perkahwinan itu biasanya adalah kaum hawa. Ya. Cik Syaiful, mungkin Cik Syaiful boleh kongsikan sedikit antara stigma yang diberikan ataupun dilabelkan kepada golongan wanita yang sudah pun bercerai ini, dan kenapa Cik Syaiful? Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Yai dan juga Fatin. Tak lupa kepada sahabat di sebelah saya. Sama-sama pink sedondong hari ni. Saya ingat 18 tahun orang sebelah saya. Cik Betty kita, sahabat saya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton-penonton wanita hari ini yang ada jutaan di luar sana tu. So, topik hari ini menarik sebab janda menjadi pilihan. So, saya scary juga sebab saya seorang lelaki ni. Kan, jadi tak ada orang nak backup saya lah ni. Kan, jadi hati-hati Cik Syaiful. Walau bagaimanapun saya suka soalan yang Uyai nyatakan tadi. Stigma tu, konotasi kononnya title janda itu biasanya sinonim. Masyarakat akan mengaitkan ataupun melabelkan dengan perkara-perkara yang negatif. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, saya nak memaklumkan bahawa baik, Nabi SAW menyatakan bahawa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim mengatakan bahawa sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa paras seseorang itu, tetapi Allah melihat kepada budi pekerti seseorang itu ataupun keimanan dia dan juga ketakwaan dia kepada Tuhan. Itu nombor satu. Nombor dua, saya bawa pula sesungguhnya Tuhan itu menciptakan manusia ini dalam pelbagai-bagai keadaan. Lelaki-lelaki, perempuan-perempuan, berbagai-bagai bangsa. Untuk apa? Untuk kamu saling mengenali. Maksudnya dalam sesebuah masyarakat itu ada pelbagai-bagai insan, pelbagai-bagai ragam, pelbagai-bagai manusia untuk kita saling mengenali antara satu dengan lain. Tetapi di akhirnya Tuhan menyatakan apa? Tetapi Allah kata apa? Yang paling mulia di sisiku adalah orang yang bertakwa dan juga orang yang taat kepadaku. Itu di hujung ayat. Itu memberi maksud dan memberi makna bahawa satu didikan, satu pengajaran kepada semua masyarakat di luar sana. Tu muzik dah ada tu kan. Tiba keluar muzik tu ya. Tiba keluar Lebih muzik. bersemangat. Itulah tu. So saya ada dua kategori di hadapan saya pada hari ini. Kan? So maksudnya tolonglah kepada masyarakat yang berada di luar sana konotasi dengan melabelkan perkara yang negatif kepada ibu tunggal ataupun orang kata apa perkataan janda itu tadi saya lebih sinonim dengan perkataan ibu tunggal itu sebenarnya itu merupakan anugerah daripada Tuhan. Kenapa saya katakan dianya anugerah? Baik, nanti kita akan kupas dengan lebih mendalam lagi. Dan untuk saya nyatakan di sini adalah anugerah itu dia juga merupakan salah satu bentuk rezeki kepada individu tersebut. Dia bukan semata-mata orang kata sebagai apa musibah ke perkara buruk ke bila sebut je abang jangan pergi kedai sebelah tu sebab dia tu ibu tunggal. Hati-hati saya baling awak dengan penyapu. Contoh macam-macam konotasi ataupun persepsi yang diberikan. Tetapi harus diingat Tuhan didik kita, Nabi didik kita yang kemuliaan seseorang insan itu adalah bergantung kepada ketakwaan dan ketaatannya kepada Tuhan. Itulah yang mulia. Dan bukan statusnya. Bukan statusnya. Harus diingat. Orang kata rezeki dan anugerah. Kita suka nak tanya dekat Betty juga. Kalau orang kata rezeki dan anugerah, untuk Betty sendiri, kalau ada pasangan, dua-dua buat bersama. Tapi bila jadi ibu tunggal ni, kerja bapa pun ibu buat, kerja ibu pun ibu buat. Untuk Betty, bagaimana kekuatan itu dicari selain daripada anak-anak dan diri sendiri? Dan daripada anak-anak diri sendiri. Actually, apa yang berlaku pada diri kita, satu benda yang Betty pegang adalah menerima keadaan kadar dengan hati yang terbuka. Dan kehidupan ini adalah satu learning process, which is every day you learn a new things in your life and which you cannot deny it. So, bila kita melalui proses pengalaman kita daripada bujang, menjadi isteri dan daripada isteri menjadi ibu tunggal, itu suatu perubahan yang sangat-sangat drastik di mana daripada dua tanggungjawab yang harus dipikul oleh satu orang. It's not easy for ibu tunggal dengan anak yang kecil-kecil. Kalau anak dah besar lain, anak kecil-kecil, anak yang kecil yang dia hunger of attention. You imagine that adalah penat bekerja dengan keadaan rumah, dengan anak attention, dengan sekolah anak, dengan bangun seawal 5 pagi, dengan balik selepas maghrib ke rumah, tidurkan anak. That is the life that we have to go through without complaining. And kita kena belajar untuk berterima kasih dan bersyukur. Dan dari situ apabila kita ada perasaan terima kasih dan syukur itu, kita tidak akan mengeluh dan tidak akan jadi negatif. Kita akan enjoy dengan benda yang susah. Sebab kita nak jadi survivor dalam dunia ini. Kerana dunia ini tidak akan terlepas daripada ujian.
Jadi kalau kita as a survivor, kita rasa macam sedap pula kita menunggang sendiri ni, best lah. Jadi kita tidak ada satu alasan yang merungut. Perempuan ni kalau dia banyak merungut, dia dah tak cantik. Jadi kecantikan perempuan tu adalah keyakinan tinggi, keyakinan diri yang tinggi. Jadi apabila perempuan itu sudah diasak dengan cobaan, ujian yang Tuhan kasih, dia akan menjadi lebih cantik dan lebih confident. Kerana dia bersikap lebih terbuka dan menerima. Dia menerima takdir dia. Jadi apabila dia menerima takdir dia lebih memaafkan, dia lebih kepada memikir ke arah lebih positivity. Jadi apabila kita berfikir kepada positivity, ini yang jadi pada kita. Kita nampak lebih terserlah, lebih bergaya, mutu, keunggulan. Dan sebenarnya apa yang Betty katakan tadi ni memang dapat kita lihat. Bukti dia depan mata kita. Betul, inilah buktinya. Baik, kita dah tanya soalan kepada Cik Syaful juga kepada Betty dan kita nak bertanya kepada orang ramai apa pendapat mereka sekiranya mereka dijodohkan dengan janda. Saksikan kita tengok. Kalau jodoh, of course lah. Memang tak dikira tak memang okey je. Mungkin janda ni dia ada pengalaman-pengalaman dia dari segi orang kata macam mana nak mengendali hidup berpasangan. Jadi saya rasa benda tu tidak ada masalah untuk di masa yang akan datang bila saya berkahwin nanti. Tak ada masalah, saya terima seadanya. Kadang-kadang benda ni bukan pasal dia janda ke, dia ada harta ke, tapi ini soal hati. So kalau dah sayang tu nak buat macam mana kalau dah sangkut? Bagi saya rasanya okey je sebenarnya sebab janda ni adalah orang-orang yang bereksperience. So maknanya diorang dah mengalami hidup bersama suami, mempunyai ekonomi yang lebih stabil. Sebenarnya saya tak memandang status. For me, kalau orang tu kena dekat hati saya, dia faham saya dan saya okey je. Mungkin saya akan terima lah. Mungkin ada satu sifat yang orang lebih matang untuk membuat satu keputusan. Orang pernah menjadi bapa dan menjadi ibu dalam satu masa untuk anak-anak mereka. Dia taruh Dani kerana dia single mom yang orang kata still menjaga anak walaupun sibuk dengan bekerja. Saya rasa itulah definisi wanita terhebat. Bagi saya Maya Kari sebab saya tengok dia sangat seorang yang independen dan dia suka pada nature. Janda paling terhangat Era Fazira. Sebab dia since saya muda lagi, saya kecil lah, saya memang suka Era Fazira sebab dia cantik, dia berbakat, dia boleh buat banyak benda. Fatin Afifah mungkin saya suka tengok dia banyak luangkan masa dengan anak-anak dia. So perkara ni buat saya tertarik lah dengan sikap dia. The hottest gender is Era Fazira because even though dia dah berumur tapi dia still nampak muda and sometimes dia kelakar. Itu dia kata-kata dari jejaka di luar itu sana. Itu jejaka, tapi saya pun kalau bukan pilih janda, saya pun suka juga nama-nama yang mereka sebab kekuatan mereka. Ya, betul. Dan rata-rata kan tadi Betty, Cik Syaful, ramai yang berkata tentang wanita ataupun janda-janda ini, mereka adalah wanita yang berpengalaman. Mereka lebih matang, lebih stabil, lebih kukuh dan sebagainya. Tapi tadi saya tertarik dengan apa yang Cik Syaful katakan. Ia adalah satu anugerah dan juga rezeki. Kenapa Cik Syaful, kalau wanita itu sebelum dan selepas perceraian berlaku, apabila sudah bergelar seorang janda tu, memang betul jadi lebih menarik. Contohnya Cik Betty kita ni. Mengapa Cik Syaful? Okey, terima kasih banyak soalan yang bagus kan. Kenapa saya katakan ianya sebagai satu anugerah? Baik, kita kena faham bahawa di dalam surah Al-Baqarah Allah menyatakan bahawa di dalam ayat 286 yang memberi maksud bahawa sesungguhnya Tuhan menguji seseorang hamba tersebut berdasarkan kemampuan dirinya. Dan harus diingat setiap ujian yang Tuhan berikan kepada seseorang hamba tersebut tidak lain dan tak bukan kerana kasih sayang dan kerana kecintaan Tuhan kepada hambanya. Maka bab kata Betty tadi, terima ianya dengan jiwa yang positif, dengan hati yang berlapang dada. Maka di situlah dia akan muncul yang dinamakan sebagai anugerah yang merupakan hadiah itu yang Tuhan takdirkan kepada seseorang tersebut. Mungkin kita boleh tengok apa yang Cik Uya katakan tadi, mungkin boleh sharekan sedikit gambar tu. Saya kutiplah, saya scroll tengok. Nampak ketiga gadis punyalah comel kan. Setelah menikah dia nampak serius because banyak tanggungjawab dekat situ kan. Setelah mempunyai anak, saya rasa yang ni tak ada kena-mengena dengan saya yang mana kan. dengan Fatim pun tak ada kena-mengena. Baik, tetapi setelah menjadi janda, subhanallah. Dan perkara ini sinonim kita dapat lihat, kita dapat menonton di dalam masyarakat kita pada hari ini
apabila seseorang itu diuji oleh Tuhan, wanita-wanita itu diuji oleh Tuhan menjadi seorang ibu tunggal dan sebagainya. Baik, pada ketika itu saya nak kaitkan dengan apa yang Cik Betty katakan tadi, yang dinamakan dari sudut psikologinya adalah sejarah hidup itu yang mengubah dirinya untuk bertambah baik. Nombor satu. Nombor dua, dia akan meningkatkan secara tidak langsung MQ, motivation quotient di dalam diri dia untuk dia menjadi orang yang lebih bermotivasi. Okey. Nampak tak? So kalau sebelum ini mungkin pengharapan pergantungan dia hanya kepada sang suami untuk menguruskan segala-galanya. Bak kata Cik Betty tadi, sejarah hidupnya daripada situ dialah yang menguruskan rumah tangganya, dia yang menguruskan anak-anaknya, mencari rezeki dan sebagainya. Maka wow, itu adalah satu tarbiyah, satu didikan, anugerah yang Tuhan bagi kepada seorang insan untuk dia lebih berkeupayaan. Nampak tak? Untuk berkorban untuk anak-anak dan masa depan dirinya. Nombor satu, motivation quotient. Nombor dua, dia akan meningkatkan dia punya social quotient dia, iaitu hubungan kemanusiaan dia sesama insan. Kalau sebelum ni mungkin dia sibuk menguruskan rumah tangga, mungkin faktor kekangan dan sebagainya. Tetapi bila dia berkeseorangan, maka dia lebih banyak berkawan. Terutama saya yakin dan percaya Cik Betty melaksanakan bisnes. Of course, orang bisnes kena ada rakan niaga. Usahawan berjaya. Usahawan yang berjaya. Kan? So, berarti dekat situ secara tak langsung. Nampak ini dikatakan oleh Tuhan itu yang saya katakan tadi sebagai anugerah. Anugerah yang tanpa kita sedari didikan Tuhan di situ. Didikan, dia mantapkan motivasi, dia mantapkan sosial kita. So yang antara lain lagi, dia mantapkan apa lagi? Dia mantapkan emosi kita. Kan? Alah, dulu aku mengalami kejatuhan, ditinggalkan dan sebagainya, lebih teruk daripada apa yang dibawangkan oleh jiran-jiran. Nampak tak? Dibawangkan. So means maksudnya secara tak langsung emosi dia lebih stabil. Hadapilah apa ujian. Bak kata Cik Betty tadi, senyum, redha. Memantapkan emosi dalaman itu sendiri. Dan yang terakhir yang saya mungkin bawa adalah religion. Religion means maksudnya dia akan lebih mendekatkan diri dia kepada Tuhan. Spiritually. So dia akan lebih redha, lebih berlapang dada, lebih terbuka. Sebab itulah apa yang dikatakan oleh Cik Betty betul. Orang yang menerima sesuatu musibah, ujian itu dengan redha, maka wajahnya itu antara awet muda. Ya, terselah. Terselah. Kenapa? Memaafkan orang, berlapang dada dengan ujian tersebut. Secara tidak langsung, emosi ataupun hormon yang positif akan dikeluarkan daripada tubuh badannya. Merawat dirinya sendiri. Berbanding dengan orang yang benci, menyampah, dendam, muka pun nampak pedap. Kan? So menyebabkan seseorang itu kita pandang pun stres, apatah lagi dia lagi stres. Dan mungkinlah kan apa yang dikatakan oleh Cik Syaiful dengan Betty berkait rapat dengan topik kita juga. Betul. Wanita sewaktu mungkinlah waktu berkahwin tu banyak sangat masalah yang difikir, suami begitu, begini, anak-anak lagi, rumah tangga nak diuruskan. Tetapi setelah bercerai, dia jadi nur di wajahnya kerana bebas daripada fikiran-fikiran negatif ni. Betul? Ya, betul. Saya setuju tu. Dan untuk Betty sendiri, adakah Betty merasakan diri Betty sekarang ini setelah bergelar seorang janda lebih menarik jika nak dibandingkan dengan fasa-fasa hidup yang sebelumnya? Macam mana? To be honest ya, bila kita belajar, bila kita berkahwin, kita sudah masuk satu fasa tanggungjawab, Inaina. Bila kita masuk ke fasa tanggungjawab, kita dah terikat dengan perkahwinan. Kalau zaman kita single, kita menyampang dengan satu jantan, kita tinggalkan straight away and we get the next one immediately. Tapi bila kita sudah berkahwin, kita dah stuck in a relationship as a perkahwinan which we have no excuse to run away from the marriage. Kita kena face the trial together, find solution. This is when teamwork. Teamwork ada. Kalau kita tidak ada teamwork dalam perkahwinan, kita susah nak cari solusi bersama. Dan bila kita ingin mendapat solusi bersama, insya-Allah there will be a sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kita kena ada satu rasa bersama dalam menuju satu objektif yang sama kepada ketuhanan yang sama. Jadi di situ mengajar perempuan yang sudah berkahwin itu satu sifat tanggungjawab yang tinggi, Jadi bila kita diasah, dididik menjadi tanggungjawab, menjadi orang yang stay in the problem, find the solution together, kita akan jadi a problem solver cepat. Jadi at the end of the day, what I wanted to share here is actually tidak ada satu orang pun inginkan kehidupan bercerai-berai. Tidak ada. Kerana kita kena percaya pada takdir kita, itu yang terbaik. Kerana manusia itu Allah jadikan berpasangan. Betul. Tapi apakah seseorang partner kita itu compatible ke tidak dengan kita punya? Sesuai ataupun tidak? Sesuai ataupun tidak dari segi karakter, dari segi penerimaan, dari segi itu semua
kita kena belajar ikhlas, redha, tawakal kepada Tuhan. Jadi apabila kita berusaha tapi tidak mendapat, kita kena percaya kepada takdir kita, mungkin itu bukan yang terbaik. Contohnya, ketika siapa yang nak adik-beradik ataupun ahli keluarga yang mendapat janda? No one. Betul. Termasuk ibu saya sendiri. Ibu saya seorang janda berkahwin dengan bapa saya. Pada awalnya pun tak diterima oleh ibu mertua. Siapa nak anak aku bujang kahwin janda anak dua? Buat apa? Those kind of ni. So ibu saya pun mendapat stigma. Jadi ibu saya pun mendapat tolak reject yang kuat daripada ibu mertua. Tapi kerana perempuan janda ini adalah perempuan yang melalui pengalaman, pandai mengambil hati, tak lama dalam masa 3 bulan dia sudah menakluki hati ibu mertua. Apa yang ibu mertua suka, itu yang dia buat. Jadi dalam 3 bulan dia dah dapat menakluk dah. Jadi pengalaman itu yang membuatkan perempuan itu lebih cantik. Belajar menerima, belajar untuk menjadi humble, itu yang jadi cantik. Jadi orang perempuan tu apabila dia melalui proses perkahwinan, automatically dia akan menjadi semakin bijak. Dia akan menjadi semakin sabar. Dari segi emosional, dia akan menjadi semakin stable emotionally and spiritually. Dia tahu bila nak bertindak, bila dia nak kena diam, bila dia kena menunjukkan yang dia itu lemah dan sebagainya. Tapi orang perempuan, saya mengakui ketika saya bujang, saya tak ada pengalaman. Jadi saya sombong, saya apa, bila kita dah berkahwin, kita dah faham dah, tak boleh ni. Tak boleh. Ni kalau jadi macam ni, jadi macam ni. Tak boleh, kalau aku buat macam ni, jadi macam ni. Jadi orang lelaki, apa yang mereka inginkan adalah syurga di rumahnya. Jadi apabila dia dapat perempuan yang ada chemistry, yang memahami, yang tak banyak merungut, yang very supportive, kerana kejayaan lelaki 100% bergantung kepada siapa perempuan di sebelahnya. Jadi siapa supporter dia selain daripada ibu, ya? Redha Allah fi redha walidain wa sahtu fi sahtu walidain. Lelaki dia punya number one is ibu dia. Tapi kejayaan lelaki bergantung doa ibu dan juga doa isteri. Betul. Jadi doa isteri adalah kejayaan lelaki. Jadi lelaki juga harus menjaga hati isteri agar menjadikan rumah itu adalah satu syurga untuk dirinya dan keluarganya. So, jangan mengharapkan syurga daripada perempuan, tapi neraka yang kau berikan rumah kepada si isteri. Saya suka apa yang dikatakan oleh Cik Betty itu tadi. Dan orang kata experience is the best teacher. Betul tak? Absolutely. Okey, sedikit saya nak tanya, nak ambil daripada apa yang Betty kongsikan tadi. Tapi ada segelintir mereka yang berstatus ibu tunggal dan juga janda ni, mereka dah ada pengalaman, dah ada segala-gala yang boleh berdiri atas kaki sendiri, orang kata. Tak nak buka ruang untuk lelaki ataupun rasa fobia. Macam mana agaknya kalau kita nak beri peluang kedua tu? Okey, baik. Ini berkaitan dengan peluang ni berkaitan dengan jodoh lah. Bila kita sebut tentang jodoh ni, semua orang tahu bahawa antara kehidupan, kematian, jodoh, rezeki itu memang kerja yang ditakdirkan oleh Tuhan. Tetapi soalan yang Fatin ajukan tadi, peluang membuka hati itu. Baik, kenapa ada kalanya ibu-ibu tunggal yang di luar sana tu tertutup hatinya, tak nak buka pintu hatinya? Trauma mungkin, ya? Ya, betul. Itu adalah perkara asas yang pertama. Kerana apa? Kerana sejarah hitam yang mereka hadapi pada suatu masa ketika dahulu. Dan kalau boleh dia tak nak berulang kembali, kekecewaan itu tak nak dihadapi lagi kembali. Harus diingat, ni beza antara lelaki dan wanita. Wanita boleh hidup tanpa lelaki setelah berkeluarga. Tak jadi masalah. Tetapi lelaki biasanya sengsara untuk hidup sendiri tanpa seorang isteri. Biasanya. Apatah lagi kalau ada anak-anak, ya? Apatah lagi kalau ada anak-anak. Ini bukan sebab saya mengatakan sebab saya seorang lelaki di sini. Tak. Tak. Ini realitinya, keadaan yang biasanya yang terjadi. Sebab itulah apa yang dikatakan oleh Cik Betty tadi adalah antara daya penarik seorang lelaki itu kepada seorang isteri yang bergelar janda itu adalah kerana sifat keibuan. Lelaki suka kepada sifat keibuan yang dimiliki oleh seseorang wanita tersebut. Kenapa tuju kepada saya tu? Itu contoh. Okay. Sebab topik hari ini macam nak bagi ilmu banyak kepada Uya tu. Betul. Deserve. Kita sama-sama lah, ya. So berbalik kepada soalan Fatin tadi, pesan saya kepada yang di luar sana. So benar. Kalian mengalami ataupun menuju ataupun memiliki satu pengalaman sejarah hitam yang buruk dan sebagainya. Tetapi harus diingat, Tuhan tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tuhan mentakdirkan sesuatu perkara itu pasti ada rahmat, ada kebaikan kepada seseorang tersebut. Bak kata Cik Betty tadi, ada kalinya Tuhan memisahkan kerana Tuhan tahu di antara dua tersebut ada satu yang hampir kepadanya, mungkin ada yang satu yang kurang hampir kepadanya. Maka tunggu di saat Tuhan menghadiahkan siapakah yang terbaik untuk yang hampir kepada dirinya. By the way, jangan risau.
Soal jodoh, tapi harus diingat, harus dicarilah. Betul. Jangan terlalu tertutup sangat pintu hatinya erat-erat kan. Betul. Orang kata kita merancang, tetapi Yes. the best planner ataupun perancang yang terbaik tetap dia yang Betul. di atas. Tapi mencari itu tak maaf, mencari memang betul mencari, tapi lebih kepada kita kena minta Tuhan yang carikan. Because kadang-kadang kita fikir kita hebat. Kita tahu lah, kita tahu, aku tahu apa yang aku suka. So, I want him, So, kita doa, kita sebut nama dia, kita nak dia. But actually, kita tak tahu sama dia baik untuk kita ke tidak. Betul. So, apa yang nak cakap, tadi yang waktu you cakap yang perempuan yang sudah lama menjadi janda ataupun balu yang tidak mahu membuka. Actually, satu benda yang I belajar. Hati kita milik Allah. Sekeras mana pun, sesombong mana pun you kata, I tidak akan kahwin lagi. I never believe that words. Yes. Because apabila kita keep on doa and keep on trying, hati orang akan lembut. So hati kita ni milik Tuhan. Apa saja kita inginkan, yang terbaik kita minta Tuhan. Jika ia baik untuknya ya Tuhan, jadikanlah ianya. Kerana I percaya hubungan spirituality itu adalah satu benda yang sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Betul? Silakan. Setuju apa yang dikatakan oleh tetamu kita pada hari ini. Baik, kita nak membaca satu komen yang diberikan oleh rakan-rakan kita di Facebook dari Naira Alisha Abdullah. Dia kata, jadi ibu tunggal, cabaran memang berbeza dengan nak urus selia rumah dan mencari rezeki pada masa yang sama dan menghadap stigma orang sekeliling. Kena ganggu dan lain-lain. Tapi petua saya selama berada dalam title tersebut ialah jangan ganggu orang, jangan peduli dekat orang dan jangan layan orang. InsyaAllah dipermudahkan. Mungkin ini boleh Betty boleh Okey, kongsi saya dari segi suka, pengalaman pribadi. saya suka. Because apabila kita jadi janda ni, satu benda yang kita tahu, yang kita perasan very clear is actually alamak janda siut, alamak. Seperti perempuan ya. Perempuan dia nampak kita janda, dia takut kita dekat dengan lelaki dia. Anyway, I want to make women out there to understand, to believe, to percaya kepada takdir kita, redha kita. Benda yang Allah rahsia Tuhan adalah jodoh, maut, rezeki. Okey, tak ada satu orang pun dilahirkan dalam dunia nakkan jadi janda ataupun nakkan jadi duda. Ataupun tidak ada satu orang pun nak kehidupan begitu. Tapi apa kita harus percaya, jodoh itu adalah rahsia Allah. Sama ada nombor 2 ke, nombor 3 ke, nombor 4 ke, kita tak tahu siapa jodoh kita. Itu pun saya selalu nasihatkan teman-teman saya. Saya bilang dengan dia, kau tak payah takut stigma jadi janda, isteri kedua, isteri ketiga ke. Hatta kamu jadi isteri pertama, kalau Allah takdirkan kamu bermadu, kamu akan bermadu. Walaupun kamu, aku nak cari lelaki single, aku tak nak cari sebab aku punya prinsip, aku kena kahwin bujang. But Allah akan uji kau ketika suatu hari nanti kau akan mendapat madu. So kita tak boleh terlalu sombong dengan kehidupan kita. At the end of the day, bila kita percaya kepada objektif kita di dunia ini, kita hidup untuk dia, kita hidup untuk yang di sana, di eternity life, kita tidak akan menjadi selfish dengan diri kita. Betul. Apa kita fikir? Tuhan, jika dia baik, benda itu baik untuk aku, kau redakan hatiku ini ya Tuhan. Kau redakan. Dan yang lebih penting kita kena berhati-hati dengan apa yang kita katakan kerana itu adalah satu doa. Baik Encik Saiful, kita pun dah sampai ke hujung perbincangan kita. Sayang sekali masa memang mencemburui. Okey, tapi Encik Saiful, orang kata sebagai konklusi untuk perbincangan kita pada hari ini, mungkin stigma kepada janda ataupun title itu tidak harus lagi ada dalam masyarakat kita. Tidak kiralah apa demografinya. Ya, betul. Sebagai kesimpulan untuk yang menonton di luar sana, sama ada bergelar ibu tunggal ataupun tidak dan sebagainya, harus diingat macam yang saya katakan mukadimah tadi, kemuliaan seseorang insan itu di sisi Tuhan adalah kerana ketakwaannya ataupun keimanannya kepada Tuhan. Itu nilai yang paling mulia di sisi Tuhan, bukan kerana titlenya, bukan kerana bangsanya dan bukan kerana sebarang daripada yang itu. Nombor 1. Nombor 2, bila Tuhan ingin menegur seseorang, maka Tuhan akan turunkan ujian. Bila Tuhan nak membaiki diri seseorang tersebut menjadi lebih baik, maka Tuhan turunkan ujian. Bila Tuhan nak mengasihi seseorang insan, maka Tuhan turunkan ujian. Maka bila Tuhan nak mencintai dan menyayangi seseorang, yakinlah bahawa Tuhan juga turunkan ujian. So bagi ibu-ibu tunggal yang di luar sana, ujian kepada diri anda, ambil dianya sebagai anugerah yang Tuhan berikan kepada kalian. InsyaAllah dia akan memberi kebaikan. Baik, jadi tidak kiralah janda ke, duda ke, single ke, ready to mingle ke, tidak. Yang penting ia berbalik kepada kita, hati kita, ketakwaan kita. Terima kasih kita ucapkan kepada Betty dan juga Cik Muhammad Syafiq atas perkongsian seronok saya dengar hari ini. Bukan sahaja menjadi wanita yang kuat, tapi untuk mereka yang masih lagi bergelar isteri mungkin menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih kita ucapkan, dan penonton harapnya hari ini dapat membuka mata dan hilangkan stigma masyarakat tu berkenaan dengan status janda. Betul. Baik, kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana-mana. Thank you. Wanita Hari Ini.
itu dia Azrin dengan Nota. Kalau kita tengok music video dia ceria dengan nota-nota. Sihat Azrin? Ya, sihat. Alhamdulillah. Okey, mungkin Azrin sebagai pembukaan boleh ceritakan mengenai Nota ni. Apa sebenarnya di sebalik lagu ni? Lagu ni dedicate to suami isteri macam tadi tajuk dia. Oh. Suami isteri dan sebenarnya the first suami isteri dan isteri dia mengalami macam blind, macam buta macam tu. And then suami dia still macam loyal dekat dia punya isteri macam tu. Walaupun keadaan dia macam tu. Isteri tu takut nak bagi tahu suami dia yang dia buta. Macam serba salah kan. Macam nak bagi tahu yang ini buta apa semua. Dan suami dia still macam faithful to the one lah. Okey, macam mana boleh dapat idea untuk menghasilkan sebenarnya begitu? terima kasih juga untuk 1711 dan compose dia is Azrin dengan Hakim Rusli. Oh. Hakim Rusli, and lagu ni sebenarnya plan kita orang memang MV ni untuk isteri yang first dia okey, dan tiba-tiba dia dapat penyakit yang buta. Wow, kalau kita tengok apa yang dikongsikan oleh Azrin tadi sesuatu yang sangat-sangat berat. Azrin muda lagi kan? Muda lagi. Baru 21 tahun. 21. Belum birthday lagi Allah tapi Fatin. 21 lah. Belum birthday lagi, dia bagi tahu kita tak Fatin. Baik, tetapi untuk membawa sebuah lagu yang syarat dengan mesej dan juga berat, macam mana? Adakah Azrin perlu mematangkan diri untuk membawa lagu ni? Betul. Ya, lagu ni sangat-sangat berat dan Azrin kena, lagipun Azrin ada problem macam breathing apa semua. So Azrin kena feel lagi, dan lagipun dia sepagi kan, susah nak keep macam sustain lagu suara Azrin. Oh, okey. Dan dalam kita tengok apa music video ni sendiri bila diriliskan dan bagaimana agaknya sambutan setakat ini Ya, sambutan untuk peminat sekarang Azrin ni sendiri? alhamdulillah sekarang ni dah almost 70k dah alhamdulillah. Wow. In 2 weeks macam tu. Boleh lagi tu. Ya. Alhamdulillah. Lagipun tengah promotion lagi kan, insya-Allah. Kalau pendengar-pendengar support. Azrin pun suka luahkan lagu-lagu yang berentak R&B. Lagu-lagu yang sangat-sangat feel kan. Suka bagi pendengar-pendengar ni kan. So Allah dah bagi Azrin talent yang macam mana? Macam orang susah nak dapat. Ya, luar biasa. So Azrin yang kena deliver. Betul. Talent ada, handsome pun handsome. Tetapi untuk perancangan Azrin selepas ini, adakah masih akan menghasilkan lagu-lagu single ataupun solo yang bergenre begini, ataupun lepas ini nak cuba genre-genre yang berbeza ke? Betul. Sebenarnya Azrin nak keep keluarkan lagu yang Azrin ada feat juga, featuring lagi dengan, and then Azrin ada keluarkan Jay-Z dengan Ismail Zaini. Dia nak buat kejutan. Dia sebenarnya tak boleh nak beritahu sebenarnya. Tapi Ratu bagi tahu. Tak boleh dengar kan. Okay. And then lagu Jay-Z nak keluarkan. Jay-Z? Jay-Z. Macam Rizky Febian. Okey. Mana ada Shurek macam itulah. Tapi ini semua dalam perancangan tahun 2021 ni lah. Okey. Tapi kalau kita nak tahu kan untuk 2021 ni sendiri dengan keadaan kita sekarang ni, cabaran untuk Azrin sendiri bagaimana untuk terus menghasilkan karya-karya hebat? Betul. Dia sebenarnya based on rezeki juga. Kalau rilis lagu, kalau lagu tu sedap dan pendengar tu suka lagu tu, mesti lagu tu naik sebenarnya. InsyaAllah kalau ada rezeki. Strategi lah. Yes, betul. Kalau lagu tu sedap juga didengar, tapi kalau tak ada rezeki nak naik, tak boleh juga kan. So, belum rezeki. Belum rezeki lagi. Okey, Azrin, kalau penonton sekarang ni nak mendengar lagu Nota ni, dekat platform mana yang boleh mereka pergi? Korang boleh dengarkan di KKBox, semua Spotify, all digital platform, YouTube, insyaAllah. Dan Instagram Azrin sendiri? Instagram Azrin, AZIN, EMRDDIN. Okey, untuk peluang ni juga, Azrin, apa yang nak dikatakan kepada peminat-peminat Azrin? Silakan. Okey, semua. Terima kasih kepada semua yang support lagu Azrin, lagu-lagu Azrin. Sekarang ni alhamdulillah Azrin dah release 4 single. Pesan bagi lagu ni alhamdulillah, dan Azrin sangat-sangat bersyukur dengan kehidupan Azrin sekarang. Susah tau Azrin nak dapat lagu daripada Akak Emilia, Farouk Roman yang pernah berada di dalam pentas AJL tu. Pernah kan. Azrin harap lepas ni Azrin akan buat yang terbaik untuk korang. Okey, insya-Allah. Terima kasih, kita doakan yang terbaik untuk Azrin. Baik penonton, kita nak berhenti rehat seketika. Kita bertemu lagi selepas ini. Terima kasih Azrin. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali dalam Wanita Hari ini, kita dah sampai ke penghujung siaran. Kami nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda terus bersama kami selama sejam ini dalam topik Janda Menarik. Diharapkan dapat memberi
inspirasi dan juga buka minda dan mata anda untuk, tapi janganlah ada yang teringin nak jadi janda pula. Kita nak bagi kekuatan macam mana untuk kita bagai status itu untuk teruskan hidup bersama anak-anak. Betul. Dan esok kami akan kembali di Wanita Hari ini dengan topiknya variasi ikan bakar bersama Hawa dan juga Fahrin. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk amalkan 3W. Wash, iaitu basuh tangan anda. Wear, pakai pelitup muka. And warn, ingatkan orang di sekeliling kita. Hashtag kita jaga kita. Apapun kita harapkan anda, walaupun kita berada di luar dan boleh keluar ke mana-mana untuk terus menjaga orang kata penjarakan sosial macam Jana kongsikan tadi, dan yang mana ada anak-anak tu kenalah orang kata ada keprihatinan berganda untuk memastikan anak-anak kita pergi sekolah dan juga dapat memastikan penjagaan SOP itu. Betul. Kadang-kadang kita nak ingatkan anak-anak kita lebih mudah daripada nak mengingatkan orang lebih dewasa. Tapi tak mengapa, kita doakan yang terbaik untuk kita semua. Untuk hari ini, kami mundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi. Hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi?